Prime Jebulat, saya Ali Iskandar. Tajuk malam ini seperti kami war-warkan sepanjang beberapa hari yang lalu ialah kesetiaan kepada Raja dan Negara. Ini bersempena dengan istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong yang ke-16 yang usai dengan rasminya, dengan jayanya, dengan sempurnanya pada awal pagi tadi sehingga menjelang tengah hari, alhamdulillah. Rentetan daripada perkongsian promo tentang tajuk kesetiaan pada Raja dan Negara ini, kami menerima satu respon dari Facebook. Respon ini sangat menarik, jadi saya suka untuk berkongsi dengan anda semua. Dihantar oleh Seni Impian, nama pemilik akaunnya. Bagus tajuk ni, tapi kenapa masuk dalam perbincangan syariah? Bukan ke kes-kes macam ini di bawah bidang kuasa Mahkamah Sivil. Jangan nanti orang ingat isu raja adalah isu agama pula, ya. Ini komentar yang diberikan tatkala kami memuat naik promo episod berkaitan kesetiaan kepada Raja dan Negara. Jadi kepada Seni Impian dan juga anda yang barangkali memikirkan apa kaitan undang-undang syariah dengan Raja dan Negara ini ataupun Raja dan Agama ini, kita akan bincang lebih lanjut dalam Syariah Meja Bulat malam ini. Adik saya Malaysia tak? Sayang. Polis sudah mengesan seorang pengguna Facebook kerana menghina Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. PRM menahan 3 individu yang memuat naik komen-komen berunsur hinaan terhadap Sultan Muhammad V. Seorang pelajar tingkatan 6 didenda Dalam kalangan anak-anak sekolah, sekolah rendah terutamanya, apabila ditanyakan sama ada mereka sayang negara Malaysia ataupun tidak, katanya sayang. Dan ada lagi perkara-perkara tentang bagaimana menzahirkan rasa kasih sayang terhadap negara yang mereka ungkapkan. Selepas ini kita akan kongsikan. Jadi boleh diberikan gambaran bahawa ketika kecil perasaannya cukup ketara, tetapi apa yang berlaku ketika membesar dan kemudian situasi seperti menghina raja dan juga menfitnah ini berlaku begitu berleluasa sekali, terutamanya di media sosial. Kita akan bincang tentang perkara ini. Baik, seperti biasa kami lalukan interaksi daripada anda melalui WhatsApp 017-274-1174 dan juga anda boleh lemparkan komentar anda di Facebook yang kami sedang live stream sekarang ini juga, termasuklah di YouTube TV3 Malaysia. Baik, saya perkenalkan tetamu di sebelah kanan saya ialah Al-Fadhil Ustaz Dr. Kamilin Jamilin, pensyarah Fakulti Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah dari USIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat kembali ke Syariah Meja Bulat. Terima kasih banyak Ustaz. Dan di sebelah kiri saya ialah Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, pensyarah Undang-Undang dan Perlembagaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan juga beliau sekarang ini antara jawatan kita tak tahu. Saya pun baru tahu, Ahli Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke Syariah Meja Bulat juga. Terima kasih. Baik, saya tanya Dr. Syam terlebih dahulu lah, ya, tentang apa yang berlaku pada pagi tadi. Hari ini hari yang cukup bersejarah, ya, 30 Julai 2019, istiadat pertabalan Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong ke-16. Ada satu artikel yang doktor kongsikan di media berkaitan dengan mengangkat kedaulatan institusi raja ini. Barangkali boleh diulas sikit tentang istiadat pertabalan ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ali. Mungkin saya baru juga menerima pesanan WhatsApp. Ada yang bertanya, kenapa perlu lagi? Hari itu dah angkat sumpah, dan sekarang sebenarnya ia adalah satu kelangsungan daripada lantikan ataupun coronation yang kita lakukan semasa keberangkatan tiba dan mengangkat sumpah, ya. Itu perkara yang pertama. Yang keduanya, kelangsungan itu saya maksudkan kelangsungan amalan mengangkat institusi beraja ini ialah dari Kesultanan Alam Melayu lagi. Seseorang raja tu baginda hendaklah dinobatkan.
kalau kita tengok istiadat pagi tadi, Ya. yang di Pertuan Agong diiringi dengan nobat nafiri masuk ke Balai Ronseri. Seorang raja tu akan sempurna pertabalannya apabila dinobatkan. Ini di alam Melayu dahulu pun berlaku. Seorang sultan itu hanya dikirakan sempurna pelantikan baginda itu dengan istiadat pertabalan. Jadi itu perlunya, walaupun yang di Pertuan Agong ini adalah institusi yang baru kita cipta pada tahun 1957 kan. Tapi adat istiadat tentang pertabalan tu sudah lama berakar umbi. Dia sudah membumi di tanah Melayu ni. Dan apabila kita mencipta tahta pada tahun 1957 tu, dari dulu lagi istiadatnya sama. Dia dari negeri Melayu, istiadat raja-raja Melayu diangkat ke peringkat persekutuan. Kita tidak berhasrat untuk berbincang secara teknikal tentang protokol istiadat-istiadat ini. Cuma yang kita memfahamkan penonton ialah kenapa berlakunya kritikan-kritikan tertentu berkaitan dengan isu raja ini, yang kalau kita ikutkan rukun negara itu kesetiaan pada raja negara menjadi nombor 2 selepas kepercayaan pada Tuhan. Ya Ustaz, sebagai pengamal, sebagai pendakwah lah, taat setia kepada pemimpin, apatah lagi yang Seri Paduka Baginda Tuan Agong sebagai ketua agama Islam, dari perspektif Islam tu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bila mana saudara Eli ada cerita tentang mungkin nak kaitkan antara ketaatan kepada sultan, pemerintah ni sebagainya dengan syariah, dengan perancangan kita pada hari ini. Sebenarnya kalau kita nak tengok dari sudut kaitannya memang sangat rapat, sebab kalau kita rujuk kita akidah yang klasik ni, semuanya mereka ni membahaskan tentang konsep ketaatan kepada pemerintah. Ini berdasarkan kepada ayat Allah daripada surah An-Nisa, ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin kamu. Maka kalau kita tengok konsep ketaatan ni, dia ada satu kaitan yang sangat besarlah dari sudut akidah dan pegangan kita sebagai umat Islam. Sebab Islam menitik beratkan soal kepimpinan, soal wala ini kepada pemimpin ni, sebab dia akan menjamin keselamatan agama, dia akan menjamin keselamatan nyawa. Kita kata maqasid Islam yang 5 tu dia akan sebagai satu peranan yang besar. Sebab tu kalau kita tengok misalnya umpamanya para sahabat Nabi SAW, dia pun bagi pesanan kepada kita. Anas bin Malik contohnya, dia kata nahanaku bara'una min ashabi Rasulillah SAW qalu la tasubbu umara'akum. Dia kata kami ini ditegah oleh kibar sahabat-sahabat, iaitu sahabat-sahabat yang besar, sebab Anas ni antara sahabat yang muda, sahabat-sahabat yang besar tegah kami. Dia kata jangan kamu mencela pemimpin-pemimpin kamu, sebab kita tahu, mereka tahu implikasi daripada kita mencela, kita timbulkan provokasi dan sebagainya, itu dia sangat besar. Dan antara puncanya berlaku perpecahan, kita kata politik, yang kita tengok panjanglah daripada sudut sejarah dia, menyebabkan keluarnya kumpulan-kumpulan ekstrim seperti Khawarij ini, antaranya ialah kerana mereka mula mencela para pemerintah ni dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Sebab itu Islam sangat berhati-hati kerana dia boleh menyebabkan pertumpahan darah dan sebagainya. Dan dalam hadis, satu hadis yang diriwayatkan contohnya Ibn Hibban, At-Tirmidzi, yang At-Tirmidzi dihukum sebagai hasan gharib. Hadis ni ada beberapa kritikan, tetapi diriwayatkan iaitu Nabi SAW sebut man ahana sultana fid dunya ahanahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menghina sultan, pemerintah itu di dunia ini, maka Allah akan hina dia di hari akhirat. Sebab itu benda ni sangat penting hakikatnya kalau kita nak relatekan dengan agama. Baik. Mari kita bawakan beberapa kes berkaitan dengan penghinaan terhadap pemimpin ini. Antara yang kami boleh kongsikan, pada April 2019, laporan polis telah dibuat terhadap pengendali Facebook Sabah Sarawak Merdeka kerana menghina Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Oktober 2017, seorang pelajar tingkatan 6 di sebuah sekolah di Muar, Johor ditahan selepas memuat naik status menerusi laman media sosial Twitter yang menghina Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Januari 2019, seorang petugas TNB telah mengundang kemarahan netizen apabila dia dan seorang lagi pemilik akaun yang dipercayai suaminya menulis komen berbau menghina institusi raja dan peletakan jawatan Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Kelima. Akibatnya individu tersebut digantung tugas serta-merta. Dan ada beberapa lagi kes-kes berkaitan dengan penghinaan institusi raja ini. Kalau kita bincang di meja syariah ni, seolah-olah macam kurang relevan, sebab biasanya lebih cenderung kepada peruntukan undang-undang sivil, Akta Hasutan dan sebagainya. Okey, pertanyaan
rakan Facebook kita tentang di mana undang-undang syariah dalam konteks menghina raja dan pemimpin ini, Doktor? Tadi kalau Ustaz dah explain, dah cerita bagaimana hubungan raja tu dengan agama kan. Jadi kalau kita lihat kepada kerelevanan tu, tajuk ini dengan kedudukan yang di-Pertuan Agong atau raja-raja lah secara umumnya, kita lihat yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Islam. Dan raja-raja di negeri juga adalah ketua agama Islam bagi negeri masing-masing. Yang di-Pertuan Agong menaungi 5 buah negeri, iaitu negeri baginda sendiri, 4 buah negeri yang tidak beraja dan juga wilayah-wilayah persekutuan. Dan suka saya kongsi dengan penonton lah, Ali, ya. Kita perhatikan undang-undang lah, sebab saya pelajar undang-undang. Kita perhatikan undang-undang ni, semua negeri mempunyai undang-undang yang meletakkan suatu hukuman kepada mereka yang menghina raja atau yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama. Maknanya setiap undang-undang, kalau kita membaca undang-undang jenayah syariah, ada undang-undang. Hukuman tu berbagai lah, tapi ialah kita rasa hukuman tu tak penting. Maksudnya ia adalah sesuatu yang tak boleh kita buat. Tadi kalau Ustaz cerita tentang hubungan yang umum kan, antara raja, pemerintah dengan rakyat. Tapi ini khusus. Raja sebagai ketua agama dan apa jua titah baginda. Sama ada melalui majlis agama atau melalui mufti yang membuat fatwa atau mana-mana jawatan kuasa di bawah majlis agama. Setengah-setengah negeri menyatakan itu adalah satu kesalahan. Dan hukumannya sama. Kalau menghina mufti contohnya, menghina institusi mufti, menghina majlis agama Islam, seumpama hukuman menghina raja juga. Jadi macam relevannya di situ. Mungkin apabila penonton melihat tajuk ni ataupun fungsi objektif syariah meja bulat ni seolah macam hukuman benda-benda berkaitan dengan cerai dan semua kan. Tapi dalam konteks kita berbincang tentang raja ni, ia juga luas. Macam ini juga merangkum undang-undang syariah. Ya. Adakah kerana apabila diwara-warakan tentang kes ini di media, tidak disebutkan tentang peruntukan undang-undang syariah, jadi disebab itu mungkin ada yang tidak melihat ini sebagai satu kesalahan jenayah Islam di Malaysia? Di Malaysia. Saya fikir kita ni kena baca jugalah yang berkaitan dengan undang-undang syariah dan hubungannya Islam dengan raja. Ramai orang kata raja dengan Islam tu adalah hubungan yang simbiotik, hubungan yang sudah mendarah daging, ya. Maknanya tidak boleh dipisahkan lagi. Jadi tidak mustahil lah kalau kita ada undang-undang ni. Sempat saya telah cek, memang saya dah baca semua undang-undang dan saya print out sebenarnya untuk Cik Ali. Jadi untuk tentang hukumannya. Jadi semua itu ada kerelevanannya lah. Okey. Even hina mufti pun termasuk. Boleh didakwa. Ya. Oh, saya pun baru tahu. Kalau saya boleh satu. Silakan. Saya pun nak tahu juga. Ada negeri yang tidak letak, tapi ada negeri yang ada, ya. Mana-mana orang yang ni negeri Terengganu. Ni saya pergi London, bukan kerana favor. Mana-mana orang yang bertindak dengan cara menghina pihak berkuasa agama atau mengingkari, melanggar atau mempertikaikan perintah atau arahan Duli Yang Maha Mulia Sultan sebagai ketua agama Islam, majlis atau mufti. Dia macam letak seiring kan. Tapi kita tahu mufti ni penasihat kepada tuanku dalam konteks hukum syarak kan. Majlis adalah penasihat tuanku dalam konteks al-ehwal Islam. Jadi itu authority tu yang dinyatakan hukuman saya tak cakaplah RM3,000, ada negeri kata RM1,000, ada negeri kata RM2,000, berbagai, tapi yang paling tinggi RM3,000. Itu dari segi peruntukan negeri berbeza, hukuman ataupun denda yang perlu dibayar. Ustaz Dr. Kamilin, kalau kita melihat situasi kes-kes yang dilaporkan ini, ia lebih kepada barangkali sikap individu yang bergelar rakyat ini yang menjadikan kebebasan bersuara untuk melemparkan apa yang dirasakan. Kerana zaman pra media sosial ini, kita jarang dengar perkara. Kalau ada pun yang agak formal. Tapi kali ini macam sesiapa saja pada bila masa saja boleh melemparkan apa saja perkataan, termasuklah kalau ketika kami bersiaran secara langsung pagi tadi, ya,
di komentar ada yang bercakap tentang perkara yang tidak sepatutnya. Jadi sebagai Muslim, ya, ialah barangkali kes ini juga membabitkan bukan non-Muslim juga. Sebagai Muslim, bagaimana kita harus melihat walaupun kita rasa ada perkara yang perlu dipertikaikan tentang isu raja dan sebagainya, bagaimana cara untuk menzahirkan kritikan itu? Okey, ini satu isu sebenarnya besar juga kalau kita nak bicarakan. Tetapi umumnya kalau kita tengok Islam ni sebenarnya dia telah menggariskan adab, dia telah menggariskan kategori-kategori manusia, macam mana cara kita berinteraksi dengan setiap daripada orang. Even kita nak berinteraksi dengan semua orang pun dia ada perbezaan. Macam mana kita kena hormat ibu bapa kita, macam mana kita kena berinteraksi dengan pemimpin kita, semua tu tak sama. Kalau kita dengan kawan-kawan kita mungkin kita boleh tegur, kita boleh marah. Tetapi kalau ibu bapa kita contohnya, kita nak tegur dia kesalahan dia, kita tak boleh tegur dia macam mana kita tegur kawan kita. Kita kena jaga hati dia, kita kena respect dia punya kedudukan. Begitu juga dengan pemimpin yang mana Allah telah letak kedudukan yang sepatutnya demi satu-satu maslahat untuk kita jaga. Tetapi ramai daripada orang bersembunyi di sebalik nama demokrasi dan hak asasi manusia untuk nak bersuara dan sebagainya, sampai melanggar batas-batas yang tak sepatutnya, menyebabkan kita mula mengambil ringanlah hukum hakam yang telah digariskan oleh syarak. Sebab atas nama, kadang-kadang kita bersembunyi atas nama nasihat. Yang mana ini semua orang selalu confuse, sebab bila mana kita nak menasihat, dia bukan hanya sekadar teguran kita, tetapi uslub kita perlu betul juga bila mana kita nak nasihat. Kalau tak, dia akan menghasilkan satu cacah merbah lah. Begitu juga dalam isu nasihat pemerintah ni, kita kena tengok adakah kesalahan ataupun kesilapan tersebut isu peribadi ataupun isu yang membabitkan maslahat awam. Isu peribadi, sepakat para ulama bagi tahu kita tak boleh mengkritik dia secara publik. Sebab contohnya pemerintah tu kata dia buatlah dosa-dosa yang tersembunyi peribadi. Kita tak boleh nak korek, kita tak boleh nak bising, buat kecoh dan sebagainya, kerana itu kesilapan peribadi. Yang Nabi SAW bagi tahu, dia kata man arada an yansaha li sultanin fala yubdihi alaniyah. Siapa yang nak menasihatkan sultan, kita kata dalam isu peribadi, maka jangan dizahirkan kepada umum. Dan kemudian kalau isu itu membabitkan maslahat masyarakat awam, polisi yang akan menggugat ketenteraman awam, agama dan sebagainya, yang ini termasuk dalam hadis riwayat Muslim daripada hadis Tamim ad-Dari, Nabi beritahu ad-dinun nasihah, bahawa agama ini satu nasihat kepada siapa, dan antaranya Nabi SAW sebut antaranya kepada para pemimpin dan para awam muslimin. Jadi kat sini kita boleh menasihati dengan cara yang baik. Yang ramai tak tahu ramai orang ingat bila mana kita boleh menasihati, semua orang boleh bersuara. Tetapi Nabi dah menggariskan tentang level macam mana cara kita nak nasihat. Sebab dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, Nabi beritahu man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Nabi kata siapa yang nak melihat satu kemungkaran, cegah dengan tangan. Tetapi siapa yang cegah dengan tangan? Adakah kita semua ni? Dan siapa pula kalau kita tak mampu, cegah dengan lisan? Siapa pula golongan yang boleh cegah dengan lisan? Kalau kita tak mampu, cegah dengan hati. Dekat situ semua kita kena raikan peranan yang ni pihak berautoriti, ni mungkin mufti dia ada peranan dia yang rapat dengan raja. Kalau kita pumpang dalam media sosial, adakah suara kita itu sampai pada sultan itu? Jadi kita kena faham di mana kita berada dan uslub kita bagaimana untuk nak kita menasihati seseorang pemerintah itu. Okey. Baik, doktor berdua, kita nak berehat seketika. Selepas ini kita nak tampilkan seorang lagi tetamu. Beliau ni pakar dalam bidang adat dan juga pernah dianugerahkan Tokoh Warisan Kebangsaan Orang Hidup 2018. Satu anugerah yang bukan calang-calang, dan pastinya banyak pengetahuan dan pengalaman tentang adat istiadat orang Melayu yang boleh kita peroleh daripada beliau. Selepas ini dalam Syariah Meja Bulat, teruskan bersama kami. Sebab kat sini tempat saya dilahirkan, dan kat sini juga mak ayah saya dilahirkan. Sebab tidak berperang. Sebab dekat Malaysia ni tempat kita tinggal dan ramai pelancong. Masyarakat yang rapat. Sebab kawan dengan kaum India, China dan lain-lain. Kerana negara kita ni aman. Hormat, kasih sayang, Menolong bangsa-bangsa yang lain. sayang kawan-kawan.
Belajar bersungguh-sungguh sehingga peringkat antarabangsa. Siapkan kerja rumah. Mengikut peraturan dan undang-undang sekolah. Menjaga kebersihan. Kibarkan bendera Malaysia. Baik, bersama kembali dalam Syariah Meja Bulat dan kita terus perkenalkan tetamu yang berikutnya. Betul-betul di hadapan saya ini, beliau ialah Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli Saludin, Fellow Penyelidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu Atma Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana sedia bersama kami di Syariah Meja Bulat. Ya, saya. Seperti yang disebutkan tadi, Datuk dianugerahi Tokoh Warisan Kebangsaan Orang Hidup 2018. Ya, 2018. Tahniah diucapkan. Sebelum saya tanya soalan ni, saya tertarik ni. Datuk digelar Raja Teromba. Kalau boleh dikongsikan maksud Raja Teromba. Raja Teromba ni maknanya dia ada kaitan dengan puisi-puisi Melayu lama. Misalnya kalau saya nak mulakan tutur kata hari ini misalnya. Tanam sirih pangkal jambatan, sapuan anak bidadari bawa mari Bangka Hulu. Sirih bernama Raja Sultan, pinang bernama Raja Menteri. Saya bercadang nak berkata dahulu. Allahu Akbar. Itu antara contoh-contoh. Ya. Siapa-siapa nak balas boleh dipersilakan. Saya balas bahasa Arab boleh. Balas bahasa Kenapa kita jemput Datuk? Sebab Datuk dalam mana-mana video yang kami saksikan perbualan Datuk banyak menyulam dengan pantun. Ya. Indahnya bahasa itu dan saya terpanggil untuk berkongsi apa yang berlaku pagi tadi dalam istiadat. Bahasa yang digunakan cukup cantik, cukup murni, malah pegawai istana yang kami berbual pun bertutur dengan baik. Seolah-olah itu hanya menjadi satu institusi pada ketika tertentu saja, bukan dalam perbualan seharian. Apakah yang telah berlaku kepada masyarakat kita masa kini sehingga keterpesonaan terhadap Datuk tu susah nak diperolehi di mana-mana di tempat lain? Dia yang sebenarnya benda tu mesti menjadi amalan hidup setiap hari ya sebenarnya. Kalau kita nak bertutur, kalau macam saya dahulu dengan arwah bapa saya, kalau saya balik daripada Tanjung Malim sampai di pintu tu, putik pauh di Pematang, jatuh sebiji di atas titi. Dari Tanjung Malim anak anda datang bertemu ayah anda yang baik budi. Ini pertuturan seharian ya? Ya, bertuturan Itu seharian. apa spontan ataupun Spontan benda tu. Ini anugerah ni. Spontan benda tu sebenarnya. Ya. Spontan. Dan arwah bapa akan sambut katang-katang berisi manik, manik berisi hamba padi. Anak dia yang datang jemputlah naik. Sebelum naik basuhlah kaki. Ustaz, ini adab ni. Oh, ya. Ini adab. Kan banyak tutur kata yang baik, yang bermadah. Seolah-olah nak apa saja nak diluahkan perasaan itu berlapik. Berlapik. Betul. Itu yang digalakkan dalam Islam juga. Banyak dan even dalam Arab sendiri pun banyak syair-syair yang bila bercakap tu zaman dulu boleh spontan macam mana Datuk bagi tahu ni. Dia memang susunan ayat dia cantik kan. Faqala la 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 wa qad ghadha muharwili. Di antara yang dia ada susunan dia yang nice. wal khulu ma taraba min fi'li hadha ar-rajuli fa wal walad wa wal walad wali wali ya wailali. Akhir-akhir dia semua li je. Merima. Rima, berirama. Melayu saya tak pandai lah. Berima. Masing-masing ada kekuatan masing-masing. Tapi Datuk, kenapa ia tidak dijadikan amalan sekarang? Seolah-olah macam untuk acara atau upacara atau peristiwa tertentu saja yang diguna pakai. Saya melihat kalau macam saya dahulu dengan arwah bapa saya, dengan orang-orang tua di sekeliling, saya diajar betul. Macam kalau dengan arwah bapa saya, kalau pantun, teromba, bidalan, kalau dia dah turunkan, dia tak bagi pakai pen. Dia tak bagi pakai pensel. Okey. Selagi tak hafal, tak boleh keluar. Tak boleh berjalan, tak boleh itu. Jadi makna benda itu dah dibudayakan. Dan sama juga dalam institusi orang-orang Melayu sebenarnya. Masing-masing memainkan peranan. Ada satu institusi iaitu bapa saudara. Bapa saudara tidak berperanan sekarang sebenarnya. Dulu kan kalau anak-anak melakukan kesalahan, orang akan tanya, ini anak buah siapa katanya? Anak buah siapa? Dia tak kata anak siapa. Oh, anak buah siapa? Anak buah siapa? Kalau anak buah siapa, maknanya apa pokok musyawarah tu penting. Muafakat tu penting ya sebenarnya. Maknanya hidup dalam satu kelompok
masing-masing ada peranan. Tegur, menegur antara satu dengan yang lain. Baik. Jadi hari ini benda-benda yang macam tu dah kurang. Jadi sikap jaga tepi kain tu dah tak ada lagi dah sebenarnya. Jaga tepi kain orang tu penting juga sebenarnya. Tapi dalam konsep yang beradab. Biar mati anak, jangan mati adab. Biar mati jangan mati adab. Adab tu penting. Kita nak jadi apa pun. Jadi maknanya kalau kita nak mengkritik raja tu, ada sopannya. Ada kata sapaannya. Bukan kita boleh main terus bercakap macam tu ya. Kita menggelarkan diri kita Patik. Kita panggil tuanku. Bila kita nak berjumpa dengan raja, dia ada susun tangannya. Susun tangannya dari jauh menjunjung duli, sudah dekat langsung menyembah. Lalu diangkat kedua belah tapak tangan, bak salur bangkong. Bak salur bangkong, lalu ditunduk batu jemala. Batu jemala untuk taat kepada raja dan pemimpin kita. Bangkong ni maknanya dia sama macam buah cempedak. Kalau dibuka dalam tubuh susun cantik, mana disusun begitu cantik. Ini bukannya menyembah. Maknanya kita menghormati raja kita. Itu maksudnya sebenarnya. Maknanya kita kena faham istilah-istilah di sebalik apa yang dikatakan tadi sebenarnya. Sebab bahasa Melayu ni, kalau digumpal selebar kuku, kalau dibentang selebar alam, walau sebesar biji labu, langit dan bumi ada di dalam, katanya. Saya boleh duduk dengan Datuk sampai pagi tu, hanya dengar Datuk berbicara saja. Saya pun suka ayat-ayat sastra. Itulah dia. Sangat mempersonakan. Itulah sebab kita akan terpesona dengan apabila kita mendengar ungkapan ini. Tapi kenapa kita tidak terpanggil untuk menjadikan dia sebagai amalan seharian? Itu kita akan bincang nantilah. Dr. Syam sebagai pengamal undang-undang jugalah dengan kepantasan teknologi dan juga media sosial ini yang menuntut semua orang nak cepat. Kalau nak menitipkan sesuatu komentar pun beberapa karakter saja boleh. Jadi nak bermadah tu barangkali terpaksa diketepikan. Nak komen terus. Okey. Kalau kita ambil contoh satu kritikan terhadap raja. Kita ambil contoh seorang raja yang dikhabarkan tentang situasi perkahwinannya sebagai contoh. Dan perkara itu diwara-warakan dan ramai tahu. Jadi ada orang ni mahu mengkritik atau memberikan komen. Di manakah garis pemisah antara kritikan dan juga penghinaan itu? Adakah boleh dikenal pasti dari nadanya ke, ayatnya ke atau bagaimana? Sebenarnya kalau sama je kalau kita bercakap kan. Kalau mungkin apabila perkataan-perkataan yang digunakan itu menasihati, mestilah menggunakan kata-kata yang baik. Memberi komen yang adil, menggunakan kata-kata yang baik atau susun atur ayat yang indahlah, yang baiklah. Kalau dengan konteks mengejek-ngejek, kita pun boleh faham macam mengejek-ngejek, tapi kita tak adalah dari segi perundangannya, tapi dari segi adab ni kita boleh nampak kan. Dari segi perundangannya dia tidak menyatakan yang ini sudah perkataan sebegini sudah jatuh bawah menghina. Tapi sekadar komen-komen biasa, dia mungkin belum sampai menghina. Tapi kalau contohlah yang mengejek-ngejek atau menggunakan perkataan kesat, dan itu boleh dikatakan menghina. Tapi masih dalam undang-undang ia adalah bergantung kepada keputusan mahkamah. Pada saya ada juga cadangan untuk kita perjelaskan apakah penghinaan itu. Sebenarnya kontam atau sab atau istihza dia tak boleh ditafsirkan. Dia bergantung pada case to case kan. Contoh kalau melukis gambar yang ditukar kepalanya kepada haiwan, itu sudah tentu menghina kan. Jadi pada saya masyarakat itu yang menentukan apakah itu menghina, apakah itu sekadar komen atau nasihat. Ya, kalau dalam konteks undang-undang, mahkamah yang menentukanlah. Jadi kita tidak ada garis, cuma dari segi adab dan dari segi perundangan, penghinaan itu tidak ditafsirkan. Okey, siapa yang boleh mengenal pasti atau menentukan itu adalah satu penghinaan? Adakah contoh misalnya kata saya melihat satu komen di media sosial berkata tentang sesuatu terhadap raja, bagi saya itu sangat ofensif.
Tapi pihak ataupun pihak raja tidak berkata sebarang respon. Jadi siapa yang patutnya biasanya kalau dalam kita cakap undang-undang lah kan. Kalau biasa dalam undang-undang sekiranya ada laporan polis, maka polis akan menentukan sama ada perlu siasat ataupun tidak. Atau kalau polis tu sendiri, contoh dekat pejabat dia baca, dia sendiri boleh buat laporan. Jadi menentukan dia akan cari section mana, undang-undang mana, ya. Sekiranya penyataan itu boleh dikategorikan bawah mana-mana section menurut pandangan polis, maka mereka meneruskan siasatan. Dan untuk pendakwaan, siasatan dah siap kan, hantar kepada DPP, Pejabat Peguam Negara, ya. Pejabat Peguam Negara akan menentukan boleh atau cukup tak elemen-elemen kesalahan tu. Walaupun pihak yang dikatakan dihina itu tidak mengambil sebarang tindakan. Tidak mengapa. Sebab raja tu ia adalah institusi awam yang orang lain boleh nampak. Contohnya kalau kita baca, kita pun pergi buat laporan polis. Polis siasatlah. Baik. Okey. Datuk, saya tanya ringkas. Datuk dipupuk dengan amalan bermadah di usia berapa kalau boleh? Saya usia 9 tahun saya dah mula dah sebenarnya. Usia 9 tahun sebenarnya. Adakah itu dilihat sebagai satu tekanan ataupun kerana Datuk rasa ketika itu tidak menggunakan cara itu pada dalam perbulan harian ataupun bagaimana? Saya tidak melihat benda itu sebagai satu tekanan. Kalau dalam adat, dia bukan mengenakan undang-undang. Dalam adat, dia mendidik sebenarnya. Baik. Didikan itu penting. Daripada kecil memang dah diajar dah kata-kata yang macam tu. Misalnya, jangan ikutkan hati, nanti mati. Jangan ikutkan rasa, nanti binasa. Jangan ikutkan nafsu, nanti lesu. Jangan ikutkan marah, nanti parah. Jangan ikutkan risau, nanti tidur tak lelap. Jangan ikutkan malas, nanti hutang tak lansai. Minum kopi dengan susu kurang manis, ditaruh gula. Jangan diikut hawa nafsu, kok tak mati seperti gila. Maknanya lepas tu, arwah bapa saya ataupun orang tua yang mengajar saya akan ulas benda tu. Besok jangan buat macam ni, katanya. Jadi maknanya benda tu dah dibudayakan. Dah jadi darah daging misalnya. Dan kemudian disambungnya lagi. Kau nak tahu tingginya gunung, tanya pada burung enggang. Kau nak tahu dalamnya lubuk, tanya pada memerang. Kau nak tahu lebarnya pantai, tanya pada suluang. Kau nak tahu tebalnya hutan, tanya pada pak belang. Nak tahu lebarnya padang, tanya pada belalang. Maknanya tanya pada orang yang pakar. Misalnya masalah yang kita bincang hari ini. Jangan kita main lepaskan gitu je. Itu yang saya kata, jangan ikutkan hati nanti mati. Tindakan undang-undang padahnya nanti. Jadi mana didikkan itu penting. Di awal usia dalam penerapan itu. Okey, kita ada satu klip ini tinjauan dalam kalangan guru tentang bagaimana menerapkan rasa cinta kepada negara dan apa yang pihak guru ataupun pihak sekolah lakukan. Mari kita saksikan dan saya nak dapat ulasan daripada ustaz lepas ni, ya. Okey. Saksikan. Saya sebagai guru pendidikan Islam, kita ambil kepada satu hadis Nabi SAW, iaitu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, iaitu kita taat pada Allah dan Rasul dan juga pemimpin atau pemerintah. Jadi kita duduk dalam negara Malaysia, kita negara yang berperlembagaan, mana kita ada raja ataupun sultan. Jadi kita kena terapkan nilai kepada pelajar-pelajar kita, iaitu kesetiaan kepada raja negara. Kerana kalau kita tengok di dalam sistem perlembagaan ini, raja ataupun sultan sebagai payung negara. Bagi diri murid-murid ni, kita kena disiplinkan murid-murid. Disiplinnya maksudnya dia perlu patuhi undang-undang di peringkat sekolah. Secara tak langsung nanti bila dia semakin dewasa, dia berada di dunia luar tu, dia akan menghormati kepada negara, kepada undang-undang yang ada di luar sana. Baik, itu yang dikongsi daripada pengalaman dan juga apa yang diajar di sekolah dalam kalangan guru ini. Disebutkan tentang ketaatan kepemimpinan seperti dalil yang disebutkan oleh doktor tadi kan. Satu lagi tentang undang-undang. Usia yang awal ni seperti yang Datuk kongsikan tadi, penerapan budaya itu di awal usia. Bagaimana nak memahamkan kepada anak-anak kecil ini yang patuh kepada undang-undang dan tak setia kepada pemimpin ini dapat dihayati supaya mereka membesar, mereka tahu supaya apa yang mereka perkatakan itu boleh memberi kesan yang memudaratkan. Ya.
Of course, bagi saya antara yang pertama sekali kita boleh terapkan is ilmu tu sendirilah. Sebab bila anak-anak kita tak tahu tentang ilmu dari sudut pandangan agama, dari sudut adat tradisi, maka dari situlah dia akan rasakan bahawa dunia hari ini sudah masuk satu era baru yang mana semua orang boleh bersuara, semua orang boleh berbuat sesuka hati. Jadi kat sini terletak pentingnya untuk nak kita terapkan. Tapi yang penting is kita bukan nak anak-anak tu menghayati sekadar melihat kepada teks, tetapi dia nak dari sudut penghayatan, kesedaran, pengamalan tu yang penting. Sebab di peringkat sekolah anak-anak ni masih boleh dipaksa lah kerana mereka akan follow, dia akan takut dan sebagainya. Tetapi kita khawatir bila mana tak ada kesedaran, tak ada penghayatan, bila mana dah dewasa nanti, bila kita sudah ada kuasa sikit, kita sudah ada kebebasan sikit, di situlah yang kita akan takut tersimpang ataupun tergelincir lah. Yang ni saya penting daripada awal kita nak terapkan. Lepas tu of course antaranya sebab kerana isu ini berkaitan dengan akidah, kita kena jelaskan dari sudut akidah, kita kena boleh explainkan dari sudut pandangan syarak itu sendiri. Bila manusia ni dia tahu tentang apa yang Nabi sebut, apa yang para sahabat sebut, sejarah itu sendiri, maka insya-Allah dia akan ada sikit dalam hati dia tu perasaan. Kita kata itu yang disebut sebagai takwa tu, maksudnya takut. Kita nak sebut, mungkin peribadi kita tak suka, kita macam geram je. Tapi tak boleh sebut. Sebab kita tahu bila kita sebut tu, Nabi SAW pernah sebut dalam hadis Ibn Mas'ud, umpamanya riwayat Muslim, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Nabi kata kita mencela seorang muslim itu sahaja sudah membawa ke arah kefasikan. Jadi apatah lagi kalau itu pemimpin, raja kita yang mana seharusnya kita kena letakkan di tempat yang sepatutnya. Itu lagilah besar. Dan tak semua perkara yang kita lihat di depan mata tu kita tengok macam betul, benar, kita perlu kita sebutkan sebab kita tak nak dia membawa kepada provokasi, bawa kepada implikasi yang negatif. Sebab tu Nabi SAW pesan dalam hadis Anas, la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu. Nabi kata jangan kamu saling dengki-mendengki, jangan kamu saling berpaling antara satu sama lain, dan jangan kamu saling buat membangkitkan kemarahan antara satu sama lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Tapi kita bila mana kita pakai cakap, kita pakai lepaskan, kadang kita tak sedar. Contohnya kita rasa macam institusi raja ni kita dah tak perlu, kita rasa dia tak ada kaitan dengan institusi agama, sedangkan kita tak tahu kaitan sejarahnya, tak tahu tentang undang-undang yang berkaitan dengan raja itu sebagai pemimpin agama. Jadi akan mengakibatkan kita kritik dia, mengakibatkan pihak lain akan follow, dia akan kritik institusi agama, akan kritik ulama, dia akan membawa satu mudarat yang besar. Yang tak tahu pun akan terpengaruh juga. Dan ini perkara yang lebih membimbangkan akan berlaku. Baik, satu perkara yang kita perlu bawakan berdasarkan contoh yang diberikan oleh Datuk juga, selepas ini kita berehat seketika, ialah contoh teladan daripada individu yang mahu menerapkan ini kepada anak-anak kita. Practice what you preach, kan? Kadang-kadang kita suruh anak kita buat tapi kita tak buat. Dalam konteks pemimpin dan juga institusi raja ini, mahu dihormati tapi pada masa sama adakah menjadi teladan kepada mereka. Jadi kita akan bincangkan tentang ini selepas ini dalam Syariah Meja Bulat. Okey, bersama lagi dalam Syariah Meja Bulat. Dalam tempoh masa yang singkat ni kami nak kongsikan tentang apa yang sering dipertontonkan di media sosial, YouTube dan sebagainya, tentang golongan yang mahu dihormati tetapi sedikit sebanyak memberikan kesan kepada bagaimana mereka mahu dilihat sebagai pemimpin. Mari kita saksikan dan barangkali panelis boleh mengulas tentang situasi ini. Saksikan. Apa ini? Biadab, ini kurang ajar. Ini tarik balik, ini biadab yang bertuah. Memang kurang ajar, ini berhormat tak layak duduk sini. Something, what you want? You nak gaduh dengan saya? Ini time. Tanya saja. Kita duduk lah. Bangsat, labis. Babi. Yang berhormat, yang memarau. Sebarang asas mengatakan saya ada fakta. Saya ada fakta. Bodoh. Saya ada fakta. Weh, Datuk Speaker. Bodoh. Lainkan. Dari balik. Tengok dah dari balik. Speaker. Awak semua. Amna mati. Weh, awak aku dah amna mati awak. Okey. Engkau yang nak kata aku dulu. Aku bagi bagi kau. Apa Speaker? Kau awak nak sikit ni. Apa dewan yang kau nak bagi aku? Kau yang
nak bagi aku nak bagi kau. Tak payah aku dah. Yang kau nak bagi aku ada. Air kau lain yang kau itin bodoh. Bentar. Baik, kata bodoh. Okey, video ini boleh ditonton dengan meluas di media sosial dan itu kami petik juga sebahagian daripadanya. Dan kalau didengari, itu adalah suara perilaku wakil rakyat yang kita pilih yang seharusnya kita hormati sebagai pemimpin, yang seharusnya menjadi teladan kepada kita. Jadi apabila berlakunya perilaku atau kita lihat perilaku begini, rakyat seolah-olah melihat kenapa kita perlu menghormati mereka, golongan-golongan ini. Datuk ada komen? Saya melihat begini, saya nak ungkapkan ada satu ungkapan. Anak Cina memasang pukat sampai ke Delhi. Hidup di dunia elok beradat, budi bahasa tak boleh dijual beli. Kerana pemimpin ini adalah orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, dilebihkan sekuku, diberikan beban berat petuah dan amanah. Itu yang sangat penting ya sebenarnya. Jangan jadi ayam hitam terbang malam. Kukutnya ada, tampaknya tidak. Jadilah ayam putih terbang siang, hinggap di dahan nang meranting. Kukutnya ada, tampaknya jelas. Ke laut, janganlah bergelombang. Ke darat, janganlah bergempa bumi. Ke laut, jika bergelombang, tumpat karam. Ke darat, kalau bergempa bumi, siar bakar jadinya. Siar bakar ni maksudnya celaka jadinya sebenarnya. Jadi maksudnya, kita kena menunjukkan satu contoh dan teladan. Pemimpin ini perlu tahu falsafah hidup, falsafah nak bercakap. Sedangkan kita menggunakan pakaian pun ada falsafahnya. Contoh saya pakai baju Melayu hari ini. Ada 5 butang. Falsafahnya kalau dari segi budaya Melayu, saya mendukung 5 rukun Islam. 5 rukun Islam. Jadi kalau saya dah pakai baju Melayu macam ini, adab sopannya itu sangat penting. Jadi kalau tidak ada adab sopan, payah nak cakap lah. Baik, ya. Dr. Syam, barangkali ia membesarkannya, ia boleh ditonton oleh anak-anak kita juga. Ya, kerana ia tidak ada sebarang klasifikasi ini hanya dewasa boleh menonton. Jadi kita marah apabila penghinaan terhadap pemimpin dilakukan dengan berleluasa. Tapi pada masa sama, pemimpin yang sepatutnya dihormati itu tidak menunjukkan contoh. Doktor adalah ahli Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Bagaimana kita nak memahamkan kedua-dua pihak ini, pemimpin dan juga rakyat ni tentang situasi ini? Dia bermula dari rumah ni. Sebab dia dari dalam rumah tu. Sebab okey, sekarang saya melihat bahasa yang digunakan oleh ibu bapa pun kadang menggerunkan. Kalau saya dulu kena cili lah. Sebut perkataan tu mesti mak ayah saya cili lah. Tak pernah kena. Cuma kita tahulah benda yang dia tak suka kan. Tapi sekarang perkataan-perkataan begitu sudah biasa dalam rumah. Saya nak komen satu je. Penggunaan perkataan korang. Korang. Pada saya tu kasar sangat tu tau. Kasar. Saya setuju. Macam kita guna kalian. Dia lebih lembut. Itu kita dialek kita kan. Tapi korang tu bermula dari rumah pun ada dan bahasa-bahasa yang kita dulu tak pernah sebut. Jadi pada saya lah, ini sistem yang berlaku ini berlakunya kita percaya sebagai orang Islam, kita percaya keberkatan. Daripada perkataan-perkataan yang kita gunakan itu adalah doa. Saya pun kadang-kadang sebagai manusia saya pun terlepas ya. Tapi itu sebab bila kita sebagai guru kita mendidik, yang kita sebagai murabbi, yang jadi penggunaan ayat-ayat yang kita masuk kelas contoh kita semua pensyarah kat sini masuk kelas lihat mata anak-anak murid doa kan. Kita tak payah cakap dengan mereka. Doa sebab pendidikan cantik macam mana pun rangka kursus, cantik macam mana pun kita nak buat sustainable development goal. Tapi kalau murabbi itu tidak mendoakan pelajarnya, tak akan masuk keberkatan tu. Jadi kalau adabnya itu adab seorang guru, adab pelajar juga. Baik, masa kita sangat suntuk ni, kita nak berehat seketika. Kita akan bincang lebih lanjut. Adakah kita sudah terlewat untuk kembali membudayakan kemurnian, kesantunan? Adakah terlalu lewat kerana desakan media sosial dan teknologi ini? Kita akan bincang selepas ini ya, panelis. Jumpa lagi selepas dalam Syarah Meja Bulat. Fatin, tak balik lagi? Lambat sikit. Farah, jom. Okey, jom. Sekejap Farah, tak eloklah letak barang atas Al-Quran. Ya Allah, tak perasan Suri nak cepat sangat. Sekejap
Cakap pasal Al-Quran ni kan, kita letak barang atas Al-Quran pun kita rasa bersalah. Macam mana ada budak boleh berani pijak Al-Quran? Baik malik bodoh, kita tanya ni. Ya, emu tak... Ya, buat mu ke? Ya, buat aku. Lepas tu bodoh, mungkin kan? Pasal budak 17 tahun tu. Saya pun ada tengok video dia pijak Al-Quran. Kalau ia pun nak bersumpah, tak payahlah sampai pijak Al-Quran. Itulah, dengar cerita, budak tu ditahan di bawah Seksyen 295 Kanun Kesiasaan. Seksyen 295? Fatin, Seksyen 295 Kanun Kesiasaan tu apa? Oh, tu peruntukan untuk kesalahan yang mencemarkan ataupun merosakkan sesuatu yang dianggap suci oleh penganut sesebuah agama. Jika sampai kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda atau penjara ataupun kedua-duanya sekali. Oh, tapi ayah budak ni ada cakap yang anak dia lembam. Dia kira OKU kan? Oh, iya ke? Yang tu saya tak tahu pula. Kalau OKU, hukuman dia macam mana, Fatin? OKU? Faktor OKU ni sebenarnya hanya boleh dijadikan pembelaan jika ianya kategori OKU mental. Macam dalam kes ni, budak tu lembam kan? Lembam tu kategori OKU masalah pembelajaran. Jadi tak boleh gunalah alasannya untuk pembelaan. Okey, tapi Cok, budak tu bukan umur 17 tahun ke? Kalau umur 17 tahun, hukuman ni sama juga ke? 17 Kalau 17 tahun maknanya bawah umur. Okey, remaja bawah umur ni mereka akan didakwa di mahkamah kanak-kanak. Hukuman tetap sama, cuma bentuk pelaksanaan je lain. Contoh penjara kan. Okey, kalau untuk remaja akan diadakan dalam bentuk tahanan di pusat pemulihan akhlak contohnya. Macam itulah. Oh, hukuman mati? Mati tak ada ya. Baik, kembali dalam Syarah Meja Bulat dan kita berada di minit-minit terakhir ini. Terima kasih atas perhatian anda. Walaupun ada di dalam kalangan anda rasa kurang relevan tajuk ini, tapi penting kerana semuanya, terutamanya nilai murni ini bermula dari rumah. Saya mohon rangkuman daripada setiap panelis. Kalau boleh 1 minit setiap orang. Ustaz, sebagai permulaan, adakah kita sudah terlewat untuk membentuk masyarakat yang berhikmah bila berbicara, bila mengkritik dan sebagainya? InsyaAllah tak ada kita panggil istilah terlewat. Kita kena bermula juga somewhere kalau kita nak sampai. Kalau kita rasa terlewat, maka kita tak akan dapat bawa perubahan. Termasuk pada anak-anak kita semua, dia kena bermula daripada rumah. Dan sudah pasti ibu bapa tu yang sepatutnya menjadi contohlah. Dalam hadis pun Nabi SAW dah bagi isyarat tentang macam mana cara kita mendidik anak-anak. Di sana ada ketegasan diperlukan, di sana ada hikmah yang diperlukan. Nak mendidik anak ni, nak masyarakat, akhlak ni satu benda, ilmu kita boleh bagi. Kita sekarang ni banyak ajar anak-anak kita supaya kejar untuk nak dapatkan ilmu, sijil, kejayaan, kecemerlangan, pelajaran dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok di mana-mana universiti dunia terhebat sekalipun yang untuk kejar ranking-ranking, ada khusus fiziknya, ada sainsnya, ada macam-macam. Tetapi kita tak akan mendapati ada satu fakulti tentang akhlak. Sebab akhlak ini tak boleh dipelajari dengan berada di universiti ataupun di sekolah semata-mata. Tetapi akhlak ini kita kena kutip dia. Di mana-mana yang kita jumpa, itu yang hikmah yang disebut dalam satu kata-kata hikmah. Hikmah ni satu benda yang ada di merata-rata, kita kena kutip. Jadi benda ni lah yang kita sebagai Muslim especially kena tunjuk. Kita kena Nabi SAW sendiri sebagai contoh yang kita kata khuluqul Quran, akhlak dia sebagai Quran. Tetapi dalam hadis Abi Ayyub Al-Ansari riwayat Hakim, Nabi doa, Allahumma hdini li salihil akhlaq fa innahu la yahdi li salihha illa ant. Wa Nabi kata, ya Allah, baikilah akhlak aku kerana tak ada siapa yang boleh membawa aku ke arah akhlak yang baik melainkan kamu. Wasrif anna sayyi'ha wala fa innahu la yasrif an sayyi'ha illa ant. Jauhkanlah aku daripada akhlak yang buruk sebab tak ada orang yang boleh menjauhkan daripada akhlak yang buruk melainkan kamu. Maka kita ni apatah lagi kenalah selalu doa pada Allah dan selalu muhasabah dan baiki diri kita, insya-Allah. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sikit Datuk. Ya. Saya melihat begini, masih belum terlewat lagi yang sebenarnya. Tapi kita kena semarakkan balik sebenarnya. Semua bidang, semua cabang, NGO, kampung, semua pihak, pemimpin-pemimpin adat, semua sekali yang sebenarnya. Dan saya cuma nak meninggalkan sedikit pesan melalui kata-kata bidalan saya. Kain pelekat panjang 9, panjang serta kepalanya. Raja-raja Melayu ibarat intan, rakyat menumpang sinar cahayanya.
Walaupun rumput mati terlapah, akarnya tidak mau tenggelam. Walaupun laut menjadi marah, semangat hormatkan raja, janganlah padam. Ya. Terima kasih banyak Datuk. Dr. Syam. Ya, sudah tentu kita tidak pernah terlambat. Asal kita sedar saja, itu mesti ada jalan pulang yang tersebut. Dan kembali kita kepada institusi beraja ini, saya fikir kita kekalkan harta pusaka itu. Jangan kita robohkan harta pusaka. Belum tentu ada batu-bata untuk kita binanya semula. Ya, itulah dia. Kalau itulah tinggalan akhir untuk menunjukkan kita masih ada adab dan juga nilai-nilai murni, itulah harus kita warisi. Dr. Syam, terima kasih banyak-banyak. Datuk Rosli, terima kasih banyak-banyak. Ustaz Dr. Kamil, terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih atas perhatian anda menonton Syariah Menyebut episod kali ini. Dan minggu depan insya-Allah kami akan bawakan topik hadanah, ya, perbuatan hak penjagaan anak dan sebagainya. Kalau ada sebarang komen ataupun pertanyaan, boleh menggunakan platform media sosial kami dengan penuh hikmah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.